Okay, alright. Setiap kita harus hormat hak dan perasaan masing-masing bertolak ansur dengan agama orang lain, adat dan tabiat. Kerana menerusi kepelbagaian itu, kita boleh mendapat perpaduan yang sebenar. Benarlah itu. Demikianlah kata-kata Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi kami di perwakilan kerajaan, baiklah sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua Barisan Perwakilan Kerajaan Pembangkang serta warga Dewan yang berhormat sekalian. Selamat bersidang saya ucapkan. Tuan Yang di-Pertua, usul pada malam ini berbunyi identiti kenegerian penghalang kepada integrasi nasional. Jadi kami di perwakilan kerajaan pada hari ini izinkan kami melakukan penakrifan definisi untuk setiap usul. Jadi di perwakilan kerajaan kami gambarkan identiti kenegerian ini seperti semangat kenegerian. Contohnya, sebagai contohnya, saya boleh katakan yang pernah ada di Malaysia adalah slogan Sarawak dengan izin Tuan Yang di-Pertua, Sarawak for Sarawakians. Ini sebenarnya tidak dapat membantu pembangunan dalam konteks kenegaraan sekarang. Tidak cukup untuk menganggap Sarawak hanya untuk rakyat Sarawak. Maka kalau kita teruskan juga dengan konsep Sarawakians for Sarawak for Sarawakians, bagaimana pula rakyat yang lain yang tinggal di Sarawak? Bagaimana pula contoh rakyat yang lahirnya daripada Kedah tetapi pergi ke Sarawak untuk mencari rezeki? Itu tidak boleh. Sebab itu seperti juga kita boleh katakan juga sepertinya rakyat Johor yang tak terlalu taksub dengan terma bangsa Johor kerana itu telah bersifatkan kenegerian yang tidak bersifat nasional. Ini boleh menjejaskan keharmonian hidup masyarakat keseluruhannya. Jadi di meja perwakilan kerajaan juga pada hari ini menakrifkan penghalang adalah sesuatu yang menjadi perintang yang menurut Kamus Dewan edisi keempat. Jadi selain itu, integrasi nasional di perwakilan kerajaan pada hari ini membentangkan ia membawa maksud satu proses yang menyatu padukan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat melalui pengenalan atau pewujudan satu identiti yang sama. Pada asasnya, sebagai usaha memupuk kesefahaman dan perpaduan antara pelbagai kaum, sesebuah negara tidak akan mencapai kemajuan jika masyarakatnya berpecah. Jadi Tuan Yang di-Pertua, banyak kita lihat di media sosial, terutamanya raman web Twitter, di mana mengatakan yang boleh saya tunjukkan adanya identiti semangat kenegerian itu tinggi, di mana saya bagi satu contoh. Dikatanya asal foto je Kelantan, asal rampas laki orang suami orang je Kelantan, macam itu menunjukkan sifat identiti kenegerian. Tak semestinya. Kita tidak boleh nak katakan satu negeri sahaja yang membawa kepada keburukan. Jadi di sini banyak kita lihat, kita boleh nampak orang masih Laluan yang berhormat, masih lagi lah mendaulatkan lagi kenegerian tersebut tanpa memikirkan perasaan orang lain. Okey, seterusnya saya akan pergi ke bidang tugas lah. Yang pertama, untuk mencadang usul pada hari ini, kami di meja perwakilan kerajaan telah meletakkan 3 strategi utama, iaitu saya selaku Perdana Menteri akan meletakkan hujah saya yang pertama, iaitu identiti kenegerian penghalang kepada pembentukan keluarga Malaysia, dan manakala timbalan saya akan membentangkan hujah beliau yang berbunyi sifat membeza-bezakan antara Semenanjung Sabah dan Sarawak serta budaya negeri bukan lagi budaya negara. Seterusnya, bagi membetulkan dan mempertahankan hujah di perwakilan kerajaan pada hari ini, Menteri Pertahanan akan mencadangkan usul pada hari ini. Seterusnya, memasuki kepada hujah saya yang pertama. laluan yang berhormat. Hujah usul pada malam ini berbunyi identiti kenegerian penghalang kepada integrasi nasional. Maka hujah pertama kami berbunyi identiti kenegerian penghalang kepada pembentukan keluarga Malaysia. Sebab kita sudah tahu sebenarnya rakyat Malaysia, konsep keluarga Malaysia sebenarnya yang digariskan teras utama 20 pengkayaan nilai yang mendasari kerajaan baharu pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri untuk bekerja secara bersama-sama dalam memulihkan negara daripada masalah dan kesan pandemik COVID-19. Okey, menurut buku kecil yang mengandungi maklumat ringkas keluarga Malaysia itu,
Tiga teras utama tersebut ialah keterangkuman dengan izin Tuan Yang di-Pertua, inklusiviti, kebersamaan, common ground dan kesyukuran contentment. Bagi pengkayaan nilai-nilai di bawah tiga teras berkenaan termasuk menyemai budaya integriti dalam keluarga, menjadikan budaya amanah sebagai budaya keluarga, menjadikan prinsip keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga dan menjadikan amalan bermusyawarah sebagai amalan keluarga. Kalau adanya identiti kenegerian ini, bagaimana kita nak dapatkan? Bagaimana kita nak laksanakan konsep yang amat berhormat Perdana Menteri kita pada hari ini? Macam mana kita nak bermusyawarah sebagai amalan keluarga? Kalau yang ni, kalau yang grup kumpulan ni kata kat kumpulan tu, kumpulan ni kata kat negeri tu. Okay, jadi ia turut, selain itu, ia turut juga menggariskan hala tuju strategik rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa akan berganding bahu memulihkan negara daripada impak-impak negatif. Jadi kesimpulan awal, konsep ini mampu merangkumi menyatu padukan seluruh rakyat Malaysia di bawah naungan keluarga Malaysia, mengetepikan perbezaan politik untuk mencapai kestabilan, memulih semula dan merapatkan jurang ekonomi. Kesimpulannya, secara amnya, konsep keluarga Malaysia dapat menerima persamaan dan perbezaan berdasarkan nilai-nilai dan ciri keluarga Malaysia. Sekian daripada saya, Usul mohon mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey, kita teruskan lagi dengan daripada Ketua Pembangkang. Sekejap nak test masa dia. Okey. Kita mulakan dengan Ketua Pembangkang. Saya mahu persilakan Ketua Pembangkang. Terima kasih. Saya ulang kembali, masa seminit saya akan raise hand untuk izin laluan boleh dibuat, dan 1 minit lagi untuk izin laluan sudah tutup. Tapi nanti korang dengar bunyi loceng, okey? Dipersilakan Ketua Pembangkang. Kejap, nak setting jam Randik online. Okey. Okey. Yang suara dengar ke? Buka kamera yang. Buka kamera. Tak sopan lah dalam keadaan yang tak macam tu. Lama tak tengok yang. Nantilah kita jumpa. Okey. Sabar. Mana jam? Jam. Cubaan suara dengar. Mana ni? Tuan-tuan dan puan-puan, nilai moral yang dibawa di meja kerajaan kita pada hari ini, apabila kita ini mempunyai pelbagai identiti kenegerian, itulah keadaan hancurnya penyatuan rakyat Malaysia dan tidak akan dapat mewujudkan keluarga Malaysia yang sakinah. Keadaan hancurnya penyatuan rakyat Malaysia. Yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, inilah proses penyatuan dalam integrasi nasional tuan-tuan dan puan-puan. Maka usul pada hari ini masih sama. Identiti kenegerian penghalang kepada integrasi nasional tuan-tuan dan puan-puan. Namun di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, kami lihat identiti kenegerian ini bukanlah penghalang kepada integrasi nasional tuan-tuan dan puan-puan. Maka selaku Ketua Pembangkang pada hari ini, terus kita menganalisis apa sebenarnya masalah kerajaan kita tuan-tuan dan puan-puan. Pada fasa yang pertama, dalam pembukaan konsep di meja perwakilan kerajaan, apabila definisi yang mereka nyatakan tentang identiti kenegerian, kami tidak ada masalah. Pertikaian pertama, adakah identiti
kenegerian ideologi bangsa Johor ataupun Sarawak ini adalah keadaan masyarakat yang berpecah belah. Ini yang mereka tidak jelaskan daripada awal oleh pembukaan konsep Perdana Menteri. Sebab di saat mereka menceritakan tentang identiti kenegerian, mereka menyentuh tentang masyarakat yang berpecah apabila adanya ideologi bangsa Johor ini. Persoalannya, adakah ideologi kenegerian bangsa Johor Sarawak ataupun mana-mana identiti negeri-negeri lain ini menunjukkan keadaan masyarakat Malaysia tak kiralah di mana-mana pun berpecah? Ini yang tidak mereka tunjukkan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dalam menceritakan tentang frasa kontroversi kita pada hari ini, penilaian penghalang tidak mereka jelaskan dalam Dewan Perdebatan. Maka boleh saja kita bercerita tentang matlamat yang akan kita perdebatkan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada hari ini juga, matlamat dalam perdebatan tidak pernah nampak. Sebab itu, saya kira dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, kerajaan ingin mendesak. Dalam kita bercerita tentang usul perdebatan pada hari ini, kita akan berbincang dan bersetuju tentang dalam kita nak menceritakan tentang bagaimana untuk menentukan penghalang atau bukan penghalang, kita akan terus rangkumkan di dalam integrasi nasional, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, dalam pendefinisian integrasi nasional ini, mereka tidak jelaskan kepada kita apakah itu integrasi nasional ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya ceritakan kepada anda matlamat integrasi nasional ini. Ada 3, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, untuk mengurangkan perbezaan psikologi di antara penduduk dalam wilayah yang berkenaan. Kedua, mengatasi masalah perbezaan geografi dengan merapatkan perhubungan dan interaksi supaya wujud persefahaman antara penduduk dan suku kaum yang ada. Dan ketiga, mewujudkan identiti bersama iaitu simbol kesetiaan dan komitmen terhadap konsep nasionalisme Malaysia. Maka dalam mencapai usul matlamat dan Dewan Perdebatan, kami percaya di mana kita akan menilai kepada matlamat integrasi nasional ini. Makna kata, jika pada hari ini wujudnya identiti kenegerian ini sama ada wujud atau tidak wujud, ia akan menjadi penentu sama ada ia adalah penghalang atau bukan penghalang dalam mewujudkan integrasi nasional ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maka di bawah dalam penhujahan mereka menceritakan tentang identiti kenegerian penghalang pembentukan keluarga Malaysia. Dalam perkara ini mereka ceritakan 3 teras. Pertama, tentang keterangkuman, kesetaraan dan juga budaya amanah. Persoalannya, adakah ini menunjukkan keadaan kita pada hari ini berpecah belah? Sedangkan sepatutnya kerajaan ceritakan kepada kita tentang identiti kenegerian pada hari ini, bukannya mereka terus jatuhkan kepada masalah untuk mewujudkan keluarga Malaysia. Sebab saya kira perkara ini tidak relevan untuk kita perdebatkan dalam Dewan Perdebatan. Makna kata, hujah pertama tentang mereka ingin menceritakan tujuan untuk membentuk keluarga Malaysia adalah untuk merapatkan jurang ekonomi, tiada perkaitan, tuan-tuan dan puan-puan. Pada akhirnya, perkara yang ingin dibawa tidak pernah jelas. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya bergerak kepada analisis meja perwakilan pembangkang, silakan satu. Yang Muhammad, boleh yang Muhammad terangkan mengapa yang Muhammad mengatakan bahawa hujah pertama kami itu tidak relevan? Terima kasih. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Dewan Perdebatan, sepatutnya ini adalah tugas Perdana Menteri untuk membentangkan apakah matlamat dalam Dewan Perdebatan. Sebab itu, apabila matlamat yang tidak mereka tunjukkan pada hari ini, saya kira kita perlu bercerita tentang matlamat dalam menceritakan matlamat perdebatan pada hari ini, kita akan bercerita tentang integrasi nasional. Adalah kerana sebab pada hari ini, untuk menunjukkan sama ada kita perlu bersetuju dan Dewan Perdebatan, sama ada identiti kenegerian ini menjadi penghalang atau bukan penghalang. Yang mereka ceritakan pada hari ini hanyalah kepada pembentukan keluarga Malaysia yang tidak ada dalam integrasi nasional. Ini adalah masalah Perdana Menteri anda. Maka terus bergerak kepada meja perwakilan pembangkang. Matlamat pada hari premis bangkangan pada hari ini cukup mudah. Kita akan menilai apabila matlamat integrasi nasional menghubungkan identiti kenegerian dalam mewujudkan identiti nasional melalui 3 perkara, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, keunikan bahasa, resepi perpaduan negara. Kedua, Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat. Dan ketiga, struktur birokrasi kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka terus bergerak kepada pujahan pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah warga dewan yang bersidang, pada hari ini, hujah pertama tentang keunikan bahasa, resepi penyatuan bangsa.
Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai latar belakang kehidupan rakyatnya yang berbeza-beza. Negara Malaysia terbahagi kepada beberapa buah negeri yang terletak di bahagian timur barat, utara dan selatan, termasuk juga negeri Sabah dan Sarawak yang terletak di bahagian timur. Oleh itu, bersandarkan kepada faktor geografi negeri-negeri tersebut, dialek atau bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk di sesuatu kawasan itu berbeza dengan kawasan atau negeri yang lain. Di Malaysia, terdapat pelbagai dialek atau bahasa daerah yang digunakan dalam proses berkomunikasi sesama masyarakat. Contohnya, dialek utara, selatan, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan dan sebagainya. Oleh yang demikian, pelbagai bunyi perkataan yang akan dikeluarkan semasa proses komunikasi berlaku dalam kalangan masyarakat, terutamanya apabila berada di institusi pengajian tinggi. Hal ini demikian kerana para pelajar yang menuntut ilmu di universiti ini datang dari pelbagai negeri. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, pelbagai bahasa daerah atau dialek yang akan kedengaran semasa mereka berkomunikasi. Situasi seperti ini sememangnya merupakan keunikan yang tersendiri yang terdapat di negara kita. Selain menyerikan suasana kepelbagaian bahasa daerah atau dialek yang digunakan juga dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang bahasa daerah yang lain yang terdapat di Malaysia. Jelaslah bahawa ilmu itu ada di mana-mana sahaja dan kita perlu mempelajarinya. Dan pada hari ini, dengan keunikan bahasa itulah tuan-tuan dan puan-puan menjawab kepada matlamat pertama, mengurangkan perbezaan psikologi di antara penduduk dalam wilayah yang berkenaan, menunjukkan walaupun berbeza bahasa, kita tetap satu tuan-tuan dan puan-puan. Maka inilah keadaan menunjukkan identiti kenegerian bukanlah penghalang kepada integriti nasional. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Ketua Pembangkang kita. Okey, kita teruskan kepada Timbalan Perdana Menteri kita. Saya jemput untuk anda mulakan perdebatan. Hadir dari seberang sana dengan pelbagai tekanan, tetapi saya hadirkan juga dengan satu senyuman. Sebelum itu, terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan di perwakilan kerajaan dan pihak pembangkang dan seterusnya pihak hadirin yang bersidang sekalian. Assalamualaikum dan salam kedapatan. Saya titipkan buat anda semua. Tuan Yang di-Pertua, bergerak selaku Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, masih berdiri teguh di belakang Perdana Menteri, menyokong sepenuhnya usul kita pada hari ini iaitu identiti kenegerian penghalang kepada integrasi nasional. Kami yakin dan percaya seperti yang diperkatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, yang mana identiti kenegerian penghalang kepada pembentukan keluarga Malaysia dan sukar untuk mencapai konsep keluarga Malaysia. Yang mana konsep keluarga Malaysia ini perlu menggariskan 3 teratur utama dan 20 pengkayaan nilai yang mendasari kerajaan baru yang mana di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Yaakob. Dan baiklah, untuk bergerak kepada gerak kerja pertama, pembidasan terhadap pertikaian yang diwujudkan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi adalah mengenai penghalang atau bukan penghalang. Untuk menjawab kepada pertikaian tersebut, bagi saya, untuk konsep seperti yang Perdana Menteri tegaskan, konsep satu Malaysia, kenapa ianya identiti kenegerian menjadi penghalang kepada integrasi nasional adalah bila mana untuk kenegerian tidak dapat dicapai. Jadi tadi untuk Ketua Pembangkang menyatakan bahawa di universiti pun ada penyatuan untuk setiap kaum apa semua. Jadi itu lebih pada spesifik. Secara generalnya, kalau dari segi identiti kenegerian juga tidak dapat dicapai, macam mana tambahan lagi pula kepada spesifik kaumnya, perpecahan kaum dan sebagainya lah. Jadi macam mana nak mencapai kaum itu kalau sedangkan identiti kenegerian itu menjadi penghalang kepada kita punya integrasi nasional. Baiklah, saya harap, saya tak tahu saya menjawab atau tidak.
Tetapi saya teruskan kepada isu yang akan saya bawakan. Hujah saya yang pertama adalah Hujah pertama yang ingin saya bawakan dalam sidang kita pada hari ini adalah sifat yang membeza-bezakan antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Yang mana pada hari ini jelas lagi ketara bahawa perbezaan jurang terutamanya dari sudut pembangunan infrastruktur yang berada di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak adalah disebabkan oleh perbezaan pentadbiran di Sabah Sarawak dan Semenanjung Malaysia, yang mana bila mendapat satu perbezaan dari sudut pentadbiran, jadi untuk mendapatkan satu infrastruktur dari segi ekonomi dan kesejahteraan sosial agak susah kerana ianya masih tidak seimbang disebabkan perbezaan pentadbiran. Baiklah, untuk isu kedua yang akan saya bawakan adalah budaya negeri bukan lagi budaya negara, yang mana dapat kita lihat seperti ideologi Sarawakian dan juga bangsa Johor, yang mana masing-masing ada dari sudut makanannya sendiri mengatakan laksa adalah kepunyaan Johor, negeri Johor. Tapi di Kedah juga menyatakan laksa kita adalah laksa Kedah juga. Masing-masing menekankan bahawa dari sudut pemakanannya dikatakan perbezaan. Padahal kita sepatutnya berada di dalam satu rumpun yang sama, di bawah satu payung yang sama, di bawah satu perlembagaan yang sama. Harus cuba bersatu padu dalam mencapai satu ideologi yang serupa, yang mana untuk membina dalam membangkitkan konsep global Malaysia dalam mencapai nilai kerajaan baharu di bawah Ismail. Izin Allah Yang Muhammad. Yang Muhammad tadi telah menyentuh tentang ideologi bangsa Johor untuk orang Johor. Tapi macam mana pula anda nak nilai keadaan apabila ada universiti UTHM di mana ada semua pelajar-pelajar dari negeri-negeri lain menduduki UTHM. Menunjukkan itu kan pelbagai. Mohon penjelasan. Baik, untuk tadi berkenaan dengan UTHM, ada pelbagai kaum daripada pelbagai negeri. Jadi sebenarnya memang betul kita berada dalam satu kelompok yang mana datangnya daripada pelbagai tempat, daripada pelbagai negeri. Tetapi masih ada isu yang berlaku dari segi dialeknya. Jadi bila perbezaan dialek apa semua itu, dia menjadi penghalang untuk berada di dalam satu kelompok yang serupa. Mungkin kalau berada di satu universiti yang sama pun, belum tentu berada dalam satu kelompok kecil yang serupa untuk mencapai satu ideologi. Baiklah, saya tamatkan saya punya hujah saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Perdana Menteri. Baiklah, kita teruskan lagi perdebatan kita dengan menjemput Timbalan Ketua Pembangkang. Dipersilakan. Mohon buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jam okey ke? Oh, dah start. Okay, saya hormati Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan kerajaan yang pincang hujahnya ibarat gigi tanpa kalsium, sekali dijentik terabur, dan kemudian rakan-rakan pembangkang yang saya hormati, ya. Dan kemudian apabila kita lihat
Baik, Muhammad, bila kita lihat di peringkat kerajaan, hari ini kita dapat lihat bincang bangkit daripada Perdana Menteri. Saya tidak dapat lihat langsung mana-mana kayu ukur yang mengatakan bahawa di manakah tahap integrasi nasional yang kita inginkan, ya Muhammad. Apabila bangkit hari ini Perdana Menteri ingin menyatakan bahawa identiti kenegerian hari ini menghalang, adakah ia menghalang secara total, secara keseluruhan ataupun hanya separa, itu langsung tidak diberitahu oleh pihak kerajaan. Dan ini sebenarnya memberikan gambaran yang tidak jelas kepada Dewan apakah matlamat seperti mana Ketua Pembangkang tadi kata. Kita tak ada matlamat dalam perdebatan hari ini. Tetapi bagaimana pihak pembangkang ini ingin membawa, kita nak beritahu bahawa identiti kenegerian yang ada hari ini sebenarnya bukan penghalang kepada integrasi nasional yang sedia ada. Sebab itu tadi apabila kita lihat di peringkat Perdana Menteri menyatakan hujah dan kita lihat bangkit pada timbalan Perdana Menteri hari ini, apabila beliau mengatakan dua hujah mereka, iaitu sifat untuk membeza-bezakan Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak dan juga budaya negeri dan bukannya budaya negara. Tuan Yang di-Pertua adalah organ Dewan. Apabila kita lihat sifat membeza-bezakan Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak ini adalah terdiri pada beberapa faktor, dan tetapi ianya bukanlah pada dasar nasional. Kita masih lagi memanggil Sabah dan Sarawak itu Malaysia, tetapi mungkin atas dasar ekonominya kerana infrastruktur mereka yang berlainan. Sebab itu kita lihat ada perbezaan dari segi harga AHP mereka, dari segi bidang ekonomi mereka. Itu sahaja yang ada. Kita tak ada cakap Sabah Sarawak tu lain, Semenanjung lain. Tidak. Tetapi benda ini mungkin ada perkara-perkara yang dimomokkan oleh ahli-ahli politik di sana bila mengatakan pentadbiran di Putrajaya lain, pentadbiran di Sabah dan Sarawak lain. Ini adalah satu retorik dan permainan politik semata-mata yang tak ada kayu ukur, yang tak ada hujah dan tak ada fakta. Sesungguhnya Sabah dan Sarawak dan 14 negeri lain dan juga negeri-negeri Semenanjung ini masih lagi di bawah lembayung bendera yang sama. Hakikatnya mereka masih lagi Malaysia. Walaupun walaupun ada sempadannya, tetapi percayalah bahawa hari ini mereka masih lagi Malaysia. Langsung tiada masalah berkaitan dengan perbezaan ini. Sebelum saya proceed satu, Yang berhormat, kalau macam tu, bagaimana integrasi nasional dapat dicapai dengan wujudnya identiti kenegerian? terima kasih Yang Berhormat. Saya akan menyatakan dalam hujah saya nanti. Dan apabila kita lihat budaya negeri dan bukan budaya negara. Tuan Yang di-Pertua, hari ini negeri kita ni Malaysia terkenal dengan kepelbagaian budaya. Apabila kita lihat ini, kepelbagaian budaya itulah identiti kita sebenarnya. Tetapi apabila menjadi identiti sebagai sebuah negara, itulah yang mengakibatkan identiti nasional. Jadi kepelbagaian tadi seperti mana yang dinyatakan Ketua Pembangkang tadi menghasilkan sebuah identiti nasional. Inilah uniknya integrasi kita disebabkan kepelbagaian tadi, Yang Berhormat. Dan apabila kita lihat lagi isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak kerajaan, langsung tiada asas untuk kita katakan hari ini. Tuan Dan Tuan, bergerak kepada hujah di meja kerajaan, di meja pembangkang hari ini, Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat. Tuan Dan Tuan, seperti mana kita tahu sebuah negara yang bernama Malaysia dibentuk di bawah Perjanjian Malaysia 1963, menggabungkan Borneo dan juga Singapura dan serta semua negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu, dan terbentuklah sebuah negara yang bernama Malaysia. Dan yang betul, bila kita lihat lagi bagaimana pentadbiran sebelum ini langsung tidak pernah menafikan mana-mana pihak sekalipun. Bila kita lihat bagaimana bantuan kerajaan diberikan secara menyeluruh daripada hujung Perlis sampai Johor, Sabah dan Sarawak. Kita lihat lagi bagaimana kesinambungan kita lihat kesinambungan untuk pertebaran kekayaan juga kita lihat daripada hujung negara kepada hujung negara, daripada hujung negara timur kepada hujung Semenanjung. Kita lihat bagaimana MAS ditubuhkan, Malaysia Airlines System ditubuhkan untuk menghubungkan Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Tiada langsung negeri yang tidak terlibat dalam agenda pembangunan negara. Tetapi kita kena tahu, masuk kepada hujah yang ketiga, hujah terakhir di meja pembangkang, struktur birokrasi jentera kerajaan ini juga membuktikan bahawa langsung tak ada penghalang antara integrasi nasional. Kita lihat bagaimana lapisan-lapisan daripada pihak berkuasa tempatan kepada kerajaan negeri dan juga khususnya ditadbir ataupun dipusatkan di kerajaan pusat, membentuk maksud di sini bahawa daripada semua negeri-negeri tadi dipusatkan boleh bersetuju untuk ada kerajaan persekutuan. Terbukti bahawa integrasi nasional di peringkat kerajaan pusat itu berhasil daripada persefahaman semua negeri, persefahaman daripada semua negeri-negeri di Malaysia ini. Inilah sebenarnya yang kita nak nyatakan bahawa sebenarnya identiti di peringkat kenegerian tadi, kita tahu adanya kerajaan negeri.
Dan kita lihat lagi bagaimana kerajaan-kerajaan negeri ini walaupun ada identiti mereka sendiri, mereka boleh bersepakat membentuk kerajaan persekutuan. Dan kita dapat lihat lagi bagaimana semua 222 tempat parlimen itu boleh bergabung, boleh berbincang untuk dasar yang melibatkan nasional, melibatkan negara. Dan kalau kita lihat lagi bagaimana Dewan Rakyat, okey mungkinlah ahli-ahli politik kita ni korup dan sebagainya, kita tak percaya, tak apa. Kita ada Dewan Negara. Dewan Negara bagaimana setiap negeri diperuntukkan 2 tempat, bagaimana setiap negeri akan ada wakil yang bukan ahli politik. Mereka ini adalah mereka yang dirasakan ada kelayakan, dilantik melalui Yang di-Pertuan Agong untuk menjadi ahli senator, ahli Dewan Negara. 2 orang setiap negeri. Ini makna apa? Setiap negeri walaupun ada identiti mereka sendiri dikumpulkan, dihimpunkan di sebuah dengan izin betul di sebuah satu house yang kita kenali sebagai Dewan Negara, dan kemudian menjadi dewan tertinggi sebelum rang undang-undang ini apa-apa rang undang-undang untuk diluluskan. Ini sebenarnya kita dapat lihat tak nampak sehingga dalam jentera kerajaan untuk membentuk dasar-dasar negara pun kita tak nampak di mana kita tidak mempunyai integrasi nasional hasil daripada identiti negeri-negeri ini tadi. Kita ada wakil Sabah, Sarawak sekalipun sebenarnya tiada isu pun sebenarnya melibatkan integrasi nasional. Dan kita lihat lagi bagaimana pelancaran keluarga Malaysia sendiri dilancarkan di Sarawak, ya berhormat. Dan kita lihat lagi bagaimana sambutan Hari Malaysia dilakukan di Sabah dan Sarawak, di Labuan pun pernah. Jadi kita tidak pernah menganaktirikan mana-mana kalau betul lah nak diisukan tentang Malaysia Timur ni, yang berhormat. Jadi saya tidak faham apa sebenarnya penghalang untuk integrasi nasional, sedangkan hari ini negara Malaysia telah bertapak lebih 6 dekad sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tuan Yang di-Pertua di pihak pembangkang mohon untuk terus membangkang usul yang dibentang oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Ketua Pembangkang. Nampaknya dewan kita makin panas. Ya, okey. Saya mau persilakan ke kerajaan ketiga. Lupalah nama. Bukanlah saya kerajaan ketiga. Okey, daripada kerajaan ketiga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, barisan kerajaan, barisan pembangkang, seterusnya warga dewan yang bersidang. Selaku Menteri ketiga di meja kerajaan pada hari ini, tugas saya begitu mudah, iaitu membidas hujah-hujah ataupun menegakkan kembali beberapa pertikaian yang berlaku oleh pihak pembangkang yang dibentangkan sebentar tadi. Baiklah, saya bergerak terus dengan Ketua Pembangkang sebentar tadi yang mana menyatakan bahawa integrasi nasional merupakan ada beberapa karakteristik yang terdapat dalamnya, iaitu ada 3 karakteristik dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Salah satunya adalah merapatkan hubungan antara tempat yang jauh. Dan juga Ketua Pembangkang ada menyatakan bahawa bahasa daerah ataupun bahasa dialek berbeza dapat mengurangkan psikologi yang mana juga terkandung di dalam integrasi nasional. Baik, Tuan Yang di-Pertua, jika kita kaji dan kita selidik dan kita mendalami pengujahan yang dibawa oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, OKC dibawa oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, yang mana menyatakan bahawa bahasa daerah dan dialek yang berbeza itu dapat mengurangkan psikologi dan dapat memacu ke arah integrasi nasional. Saya kira pengujahan ini boleh dikatakan sebagai pengujahan yang tidak membantu untuk menolak usul ataupun memberatkan usul ini kepada pihak pembangkang, kerana jika kita amati sebenarnya bahawa bahasa daerah atau bahasa dialek yang berbeza ini sebenarnya boleh mendatangkan kekeliruan di dalam pengucapan seharian di universiti ataupun di tempat masing-masing. Dan juga jika kita melihat kembali dengan lebih teliti, banyak mereka yang menggunakan bahasa dialek mereka tidak menggunakan bahasa dialek mereka ketika berbicara dengan orang luar.
Kerana apa? Jika kita lihat, kalau mereka ingin menggunakan bahasa dialek mereka berbicara dengan orang luar, takkanlah mereka nak gunakan bahasa Jawa, bahasa Iban, yang mana kita di negeri lain tidak dapat benda itu. Tidak dapat memahami perkara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya agak tertawa kecil sebentar tadi yang mana Ketua Pembangkang memberi izin laluan yang menyatakan UTHM mengumpul pelajar-pelajar dari negeri-negeri lain. Yang mana yang berhormat, jika kita melihat UTHM, Universiti Tun Hussein On Malaysia, dan juga kita lihat Universiti Malaysia Perlis, universiti kita sendiri. Nama pun Universiti Malaysia Perlis, tapi kita ada juga pelajar-pelajar dari tempat lain. Kerana apa? Kita ini institusi pengajian tinggi. Sepatutnya apa yang perlu dibincangkan apabila pelajar itu keluar berbicara dengan orang luar, bagaimana penerimaan mereka, penerimaan kawasan setempat itu dengan orang-orang yang berada, orang-orang yang identiti kenegerian mereka bukanlah identiti kenegerian di negeri itu. Itu yang perlu diperbincangkan. Janganlah kita bincangkan kenapa universiti itu ada pelajar-pelajar negeri-negeri yang lain. Itu sepatutnya perbincangan itu tidak timbul oleh Ketua Pembangkang. Itu yang kedua. Dan jika kita bergerak kembali, bergerak pula kepada timbalan Ketua Pembangkang yang menyatakan bahawa ada perbezaan antara Sabah dan Sarawak melalui pembangunan dan sebagainya. Yang mana saya kira penghujahan ataupun pembidasan yang ingin dilakukan oleh timbalan Ketua Pembangkang sebenarnya telah membantu penghujahan kami di meja kerajaan. Yang mana Yang Berhormat sendiri menyatakan bahawa dan juga mengaku bahawa adanya jurang di antara Sabah dan Sarawak. Dan jika identiti kenegerian ini masih menebal dalam rakyat Malaysia, pastinya akan berlaku. Bukan hari ini, bukan hari esok, tapi 10 tahun ataupun 20 tahun ke hadapan pastinya akan berlaku perselisihan fahaman di antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang Berhormat menyatakan bahawa kepelbagaian budaya menyatakan bahawa Malaysia berdaulat, yang mana bantuan negara diberi daripada hujung Perlis hingga ke Sabah dan Sarawak. Yang mana saya kira perkara ini langsung tidak membantu usul pada malam ini. Yang mana menyatakan bahawa bantuan negara, bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat Malaysia merangkumi seluruh negara. Yang Berhormat, itu memang tugas pihak kerajaan memberi bantuan kepada seluruh rakyat Malaysia. Takkanlah bantuan kerajaan kita nak asingkan, oh negeri ni lain sikit, negeri ni lain sikit, negeri ni lain sikit. Itu tidak boleh dijadikan isu perdebatan pada malam ini. Kerana itu adalah tugas pihak kerajaan. Dan juga Yang Berhormat, apa yang hujah Yang Berhormat itu langsung tidak membantu usul kita pada malam ini, iaitu identiti kenegerian penghalang kepada integrasi nasional. Dan juga Yang Berhormat menyatakan bahawa ada Dewan Negara, ada Dewan Rakyat. Yang Berhormat, Dewan Negara dan Dewan Rakyat ini berfungsi sebagai membicarakan masalah yang berlaku di kawasan ataupun negeri-negeri tersebut. Tapi Yang Berhormat, jika Yang Berhormat menyatakan bahawa Dewan Negara dan Dewan Rakyat ini berjalan dengan telusnya, yang mana Dewan Negara terdapat 2 orang wakil daripada setiap negeri, mengapa masih ada jurang yang Berhormat nyatakan sebentar tadi di Sabah dan Sarawak? Ini yang perlu kita perbincangkan. Yang mana identiti kenegerian inilah, yang mana identiti kenegerian ini membentuk menjadi penghalang kepada integrasi nasional. Dan Yang Berhormat menyatakan Dewan Negara tidak korup dan sebagainya. Saya kira Dewan Negara hanyalah sebagai pengecop stamp yang mana kiranya diluluskan di Dewan Rakyat, masuk Dewan Negara, terus lulus. Langsung tidak ada pengembalian kepada Dewan Rakyat untuk dibahaskan. Jadi Yang Berhormat, mana Yang Berhormat tadi? Tapi Melaka tak sayang Abah. Yang Berhormat Firdaus bolehlah meneliti kembali Dewan Negara. Mungkin selepas ni boleh melakukan pembacaan yang lebih banyak. Dan Yang Berhormat menyatakan bahawa sambutan Hari Malaysia yang berlaku di Sarawak. Yang Berhormat, sambutan Hari Malaysia 1963. Dah habis dah. Jadi, selaku Menteri Ketiga, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Jangan buat macam ni Yang Berhormat. Saya amat terhibur dengan Menteri Ketiga, tapi anda perlu faham, perdebatan tak boleh dibuat secara begitu, okey?
Okey, kita teruskan dengan pembangkang ketiga, okey, iaitu Abdul Hakim. Dipersilakan. Sebelum tu yang dipertu dengar tak suara saya? Dengar. Okey, baiklah, kalau macam tu saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai speaker terakhir di meja perdebatan pada hari ini, saya akan teruskan dengan gerak kerja saya. Gerak kerja saya pada hari ini cukup mudah. Yang pertama, saya akan menganalisis semula apa sebenarnya pembawakan kerajaan pada hari ini yang kita katakan tidak dapat difahami si isi Dewan. Dan yang kedua, kita menganalisis balik semula apakah pembawakan pembangkang yang kami katakan cukup relevan pada hari ini untuk diterima baik oleh Dewan. Dan seterusnya, rangkuman secara menyeluruh tentang usul perdebatan kita pada hari ini. Usul pada hari ini, mari saya gagaskan sekali lagi, iaitu usul identiti kenegerian penghalang kepada integrasi nasional. Yang berhormat sekalian, baiklah, terus respon pada pengujahan di meja pihak kerajaan. Pertama sekali, kita lihat pengujahan yang dibawakan oleh Datuk Hamizah seperti tadi. Yang pertama, kami tiada masalah untuk menerima baik definisi yang telah dikatakan oleh Datuk Hamizah seperti tadi. Tetapi pada hari ini, kita tak dapat melihat dengan baik apakah matlamat akhir perdebatan yang ingin dibawakan di meja pihak kerajaan. Adakah yang pertama di meja pihak kerajaan pada hari ini anda ingin katakan bahawa identiti kenegerian inilah sebenarnya menjadi satunya punca penghalang kepada integrasi nasional, ataupun sebenarnya perkara lain yang anda ingin katakan? Sebagai kerajaan yang baik, anda perlu ceritakan matlamat akhir perdebatan supaya kita boleh ada satu titik pertembungan untuk mencapai dalam perdebatan pada hari ini. Itu yang pertama yang berhormat. Dan yang kedua, pada hari ini apabila Perdana Menteri pada hari ini gagal untuk menyatakan apakah status keadaan sekarang, apabila anda mengatakan bahawa identiti kenegerian ini merupakan satu punca penghalang kepada integrasi nasional, anda tak ada ceritakan pun apakah identiti kenegerian yang perlu kita garis panduankan, perlu kita perlihatkan, perlu kita perjelaskan, itu perkara yang perlu kita perdebatkan pada hari ini. Tidak diperjelaskan baik. Sebagai seorang Perdana Menteri yang baik, Datuk Hamizah, sekali lagi anda perlu pertekankan, perjelaskan kepada Dewan sekalian untuk lebih mudah difahami pada perdebatan pada hari ini. Seterusnya, kita lihat apabila struktur pengujahan oleh Perdana Menteri seperti tadi, iaitu pertama, struktur pengujahan Perdana Menteri apabila anda menceritakan tentang pembentukan keluarga Malaysia. Yang berhormat, pada hari ini, kalau anda faham baik-baik apa yang dibawakan oleh Perdana Menteri seperti tadi, anda tidak didengarkan, tak diperjelaskan pun tentang nilai keterangkuman yang terdapat di dalam pembentukan keluarga Malaysia. Yang anda dengar adalah petikan ucapan sulung daripada Sabri, Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Ismail Sabri. Terima kasih Datuk Firdaus. Iaitu saling menghormati dan mengasihi sesama ahli keluarga. Tetapi apakah yang kita nak dengarkan, iaitu nilai keterangkuman, iaitu perkayaan nilai yang terdapat di dalam keluarga Malaysia. Contohnya mendemat budaya integriti dalam keluarga, menerapkan nilai amanah dan sebagai budaya keluarga, menjadikan prinsip keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga. Perkara itu perlu dijelaskan baik di meja pihak kerajaan. Dan kalau anda nak katakan perkara itu menjadi punca kepada penghalang kepada integrasi nasional, apakah perkara yang tak tercapai dalam integrasi nasional? Perkara itu pun tidak dijelaskan baik dalam Dewan Perdebatan. Seterusnya, kita lihat apabila bangunnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Nazira membawa kepada dua pengujahan. Yang pertama, sifat membeza-beza Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak, dan yang kedua, budaya negeri bukan budaya negara. Yang berhormat Datuk Nazira, pada hari ini saya nak tanya Yang Berhormat faham tak apakah itu matlamat integrasi nasional sebentar tadi Yang Berhormat? Ataupun Yang Berhormat tidak kaji dengan baik dan teliti integrasi nasional Yang Berhormat? Yang Berhormat, mari saya terangkan semula. Integrasi nasional di Malaysia bermatlamatkan kepada tiga keadaan. Yang pertama, mengurangkan perbezaan psikologi di antara penduduk dalam wilayah berkenaan. Yang kedua, mengatasi masalah perbezaan geografi dengan merapatkan perhubungan dan interaksi supaya wujud persefahaman antara penduduk dan suku kaum yang ada. Dan yang ketiga, mewujudkan identiti bersama simbol kesetiaan dan komitmen terhadap konsep nasionalisme Malaysia. Jadi Yang Berhormat, kalau anda katakan sifat membeza-beza Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak, Yang Berhormat, di manakah isu ataupun keadaan ataupun kita katakan fakta kes yang anda katakan perkara itu terjadi, Yang Berhormat? Tak diceritakan dan tak dibawakan di meja perdebatan. Jadi saya kira pada hari ini hujah di meja pihak kerajaan agak lemah, Yang Berhormat. Seterusnya, kita lihat budaya negeri bukan budaya negara. Yang Berhormat, pada hari ini apakah budaya negeri yang diiktirafkan menjadi satu budaya Malaysia, Yang Berhormat, oleh Datuk Nazira? Datuk Nazira tidak menceritakan pun bagaimanakah Malaysia pada hari ini mengiktiraf suatu budaya itu adalah suatu budaya Malaysia.
tidak iktirafkan. Walhal pada hari ini kita lihat apabila satu pelaksanaan budaya-budaya yang telah dilaksanakan oleh setiap negeri masih lagi dikekalkan di kawasan negeri, iaitu kerajaan persekutuan telah mengiktiraf itu adalah budaya negeri, tidak pernah diiktiraf sebagai budaya negara. Jadi pada hari ini Datuk Nazira gagal lagi sekali untuk menceritakan fakta terbaik apakah budaya negara yang dijadikan budaya negeri yang dijadikan sebagai budaya negara. Sedih saya nak katakan Datuk Nazira pada hari ini. Seterusnya apabila kita lihat Menteri Pertahanan pada hari ini cukup mudah kerjanya. Apabila mengatakan bahawa semua hujah yang dibawakan oleh pembangkang pada hari ini tidak boleh terima. Yang berhormat, pada hari ini anda kena faham baik-baik apa sebenarnya usul perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama yang berhormat, pada hari ini kita lihat balik saya teruskan kepada penghujahan di meja pihak pembangkang. Pada hari ini pembangkang kami cukup mudah. Kami ingin katakan kepada 3 perkara penghujahan kami. Yang pertama, kami katakan kepelbagaian budaya keunikan perpaduan negara. Yang kedua, kami katakan bahawa Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat. Dan yang ketiga, struktur birokrasi jentera kerajaan. Yang pertama, kami katakan kepelbagaian budayaan keunikan perpaduan negara. Apabila kami katakan sebabkan budaya negeri inilah menjadikan antara Liga Integrasi Nasional ini, matlamat integrasi nasional ini tercapai. Kerana apa kami katakan? Sebabkan budaya ini menyatu padukan semua kaum-kaum yang berhormat. Bukan disebabkan budaya-budaya ini menjadi satu pemisahan yang berhormat. Contoh saya katakan mudah, apabila kita ada satu bangsa di Sarawak, Sabah Sarawak, Iban, dasar dusun dan sebagainya, budaya-budaya itu sebenarnya menjadikan mereka bergabung yang berhormat. Bukan disebabkan budaya-budaya itu yang mereka ingin terapkan dan tekankan perkara itu menjadikan perpecahan belah yang lebih terbesar yang berhormat. Itu pertama yang berhormat. Seterusnya kita lihat Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat. Apabila kita ada satu perjanjian Malaysia pada tahun 1963, kita tandatangani untuk memastikan bahawa Malaysia sebagai satu negara yang ada satu perpaduan. Satu negara yang tidak akan ada satu pecah belahan disebabkan negeri yang berbeza-beza. Perkara ini yang telah kami ceritakan di meja perdebatan di barisan pihak pembangkang. Tetapi saya sedih lihat kerajaan masih lagi tidak nampak perkara ini. Seterusnya bila kami katakan bahawa struktur birokrasi jentera kerajaan, bila kami katakan seperti mana yang telah diceritakan oleh Timbalan Ketua Pembangkang tadi, Datuk Firdaus menceritakan bahawa perkara ini telah terlaksana bila kita ada mempunyai 2 senator dalam satu negeri. Menjadikan bahawa yang berhormat, setiap negara tidak akan ada tidak terbela dan tidak dianaktirikan laksana cerita yang berhormat. Jadi pada hari ini kita lihat sebenarnya pengujahan di meja pembangkang lebih teratur dan lebih jelas yang berhormat. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Okey, habis sudah perdebatan untuk sesi 1 Unimap A bertemu Unimap C. So esok akan ada debat Unimap B lawan pelapis. Tapi tak tahu lagi pukul berapa, akan dia-update dalam grup. Esok ke Satgi ni? Esok, sebab sekarang dah pukul 12 suku. Okay, so kita akan jumpa esok. Okay. Ada apa-apa? Ucapkan terima kasih pada semua. Terima kasih Kis, thank you everyone. So insyaAllah esok kita akan bagi tahulah apa benda yang Abang Syamil dengan Abang Hafiz. So saya nak ingatkan kalau ada sesiapa, kita akan buka FCAM. So siapa-siapa yang nak datang boleh datang, tapi kena roji kita awal lah, sebab you datang, I want to make sure you datang apa kuasa balik dengan kekenyangan lah. Right, so itu je lah di peringkat saya. Tak ada apa dah. Kis okay? Yep, everything is okay. So tomorrow dah usul di YDP. So esok kalau korang nak masuk sponsor je lah. Okay? Okay, jumpa esok. Okay, jumpa esok. Gila. Makan.